Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'. Jadi insya-Allah kita akan sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah melalui kitab yang mulia syarahan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas matan Risalatut Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid daraini amin. Baik, kita masih lagi dalam perbahasan sifatullah ta'ala, perbahasan sifat Allah ta'ala daripada masalah kedua di dalam Risalatut Tauhid seperti yang kita senaraikan pada awal kitab berkenaan dengan 10 masalah yang dibentangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Risalatul Tauhid. Baik, kita masuk kepada masalah yang kedua dan kita di dalam masalah tersebut iaitu perbahasan berkenaan dengan sifat ataupun perkara yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala. Dibincangkan dua-dua sekali iaitu perbahasan sifat yang wajib dan perbahasan sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan kita di dalam perbahasan sifat salbiyah, iaitu sifat-sifat yang menunjukkan kepada makna salbi, iaitu makna tiada. Sebagai contoh, perbahasan yang telah kita bincangkan, contohnya pada sifat al-qidam. Dalalah ataupun makna al-qidam adalah adamul awwaliyah. Maka maknanya adalah makna salbi. Begitu juga dengan al-baqa, bermakna adamul akhiriyah. Maknanya adalah as-salbi. Maka dalalah kepada semua sifat salbiyah, kepada perbahasan sifat salbiyah adalah adam. Iaitu perbahasan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kerana itu pada sebahagian kitab, hatta pada kitab-kitab Indal Qudama, di sisi ulama-ulama yang terdahulu, mereka menamakan perbahasan ini sebagai at-tanzihat. Kerana di situ ada makna tanzih, iaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita dah bincang perbahasan sifatul qidam dan juga sifatul baqa'. Hari ini masuk kepada sifat yang ketiga daripada sifatul salbiyah dan juga sifat yang keempat daripada keseluruhan sifat 20, iaitu sifat al-mukhalafah lil hawadith. Baik. Apa kata Al-Imam Al-Bajuri? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Dan wajib bagi hak Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan al-mukhalafah lil hawadith, iaitu bersalahan ataupun bercanggahannya dengan sesuatu yang baharu ataupun dengan perkara-perkara yang baharu. Al-hawadith di sini bermakna al-wujud ba'dal adam. Saya suka untuk ingatkan semula, pada perbahasan tauhid kita perlu ambil berat kepada mustalahat yang diguna ataupun yang dinyatakan di dalam kitab-kitab tauhid. Sebagai contoh dalam al-wajib, sebagai contohlah bila kita bincang hukum akal, wajib, al-wujub, al-istihalah, al-jawaz, kemudian masuk kepada perbahasan sifat dan maknanya, kemudian beberapa istilahat yang penting yang biasa diguna pakai di dalam kitab-kitab kalam perlu untuk kita ketahui supaya kita faham apa yang nak dibawa oleh para a'immah ataupun apa yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab tauhid. Maka yang dimaksudkan dengan al-hawadis di sini adalah al-wujud ba'dal adam, sesuatu yang wujud yang didahului oleh tiada, yang kita panggil sebagai al-hadis. Ketika mana kita bincang sifatul qidam juga, kita dah terangkan apa makna al-hawadis, iaitu al-hadis
Al-hawadis jamak kepada hadis. Al-hadis adalah perkara yang didahului oleh tiada. Maka lawannya adalah qadim, iaitu perkara yang tidak didahului oleh apa-apa. Adamul awwaliyah, tiada permulaan. Maka hadis adalah lawan kepada qadim. Maka setelah kita isbatkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim, maka difahami juga Allah Subhanahu wa taala itu bersalahan dan bercanggahan dengan segala yang hawadis. Kerana apabila telah kita isbatkan dalam perbahasan, kita kata dalam perbahasan qidam kita sebut apa? Kullu ma thabata qidamuhu istahala adamu. Setiap yang sabit ianya itu qadim, iaitu tidak dimulai ataupun tiada permulaan baginya, maka mustahil tiadanya. Jadi itu qawaid aqliyah. Kullu ma thabata qidamuhu istahala adamu. Begitu juga sebaliknya, kullu ma jaza alaihi al-adam istahala alaihi al-qidam. Setiap yang boleh ataupun setiap yang menerima tiada, mustahil ianya qadim. Baik, jadi ini dua perbahasan ataupun dua qawaid aqliyah yang penting. Jadi bila kita dah isbatkan sesuatu itu qadim, maka tidak boleh ada padanya hawadis. Kenapa? Kerana kedua-dua itu kita panggil apa? At-taqabul baina mutanaqidaini. Dua perkara yang berlawanan. Iaitu apa? Al-qidam lawannya adalah al-hudus. Ataupun al-qadim lawannya adalah al-hadith. Kita kata apa alaqah keduanya? Kita kata mutanaqidan. Ataupun ma yusawi lin-naqid. Kerana naqid kepada qadim adalah la qadim. Yang mana la qadim itu maknanya adalah al-hadis. Maka al-hadis dipanggil sebagai al-musawi lin-naqid. Sama seperti naqid al-qadim. Sebab kita dah sebutkan ketika mana kita bincang taqabul baina mutanaqidain adalah taqabul bainal ijabi was salbi. Maknanya satu kita isbat, satu lagi kita datangkan dengan lafaz nafi. Contohnya laisa ataupun la. Contoh kita kata apa? Al-insan, apa tanakut bagi al-insan? La insan ataupun laisa bi insan. Begitu juga kalau kita kata al-qadim, apa lawan kepada al-qadim ataupun tanakut bagi al-qadim? La qadim. La qadim sama maknanya dengan al-hadis. Sama maknanya, kerana itu dipanggil sebagai musawi lin-naqid. Ma yusawi lin-naqid. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Wajib Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan al-mukhalafatu lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan perkara-perkara yang baharu. Dengan makna apa? Al-wujud ba'dal adam. Sesuatu yang wujud sebelum didahului oleh tiada. Kerana wujud itu ada dua. Al-wujud imma wajib atau imma jaiz. Wujud kita dah sebut sebelum ni, wujud sama ada wujud wajib, wajibul wujud wa huwal haq subhanahu wa ta'ala, dan juga jaizul wujud iaitu kullu ma siwallahi ta'ala wa sifatu. Setiap yang selain daripada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu adalah baharu ataupun adalah hadis. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Baik. Dalam perbahasan sifatun salbiyah, awal kita mulakan perbahasan sifatun salbiyah, kita sebutkan bahawasanya diletak sifat salbiyah ini kepada 5, bukan hasran, kita panggil bukan terbatas kepada 5 sifat sahaja yang mana Allah Ta'ala bersifat dengannya, ataupun tidak ataupun kita kata penafian kepada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu bukan ada 5 sahaja, tidak. Lebih, cumanya 5 ini dipanggil apa? Ummahatul muhimmat. Dipanggil sebagai al-kulliyat. Bila kita sebut kulli, maknanya apa? Tandariju tahtahul juz'iyat. Di bawahnya itu ada juz'iyat-juz'iyat yang banyak. Sebab ternafi pada Allah Ta'ala adanya anak. Ternafi pada Allah Ta'ala adanya zaujah. Ternafi pada Allah Ta'ala perkara-perkara yang banyak. Kerana itu disebut as-sulub ataupun sifatun salbiyah lillahi ta'ala la tanhasir.
takkan terbatas. Terlalu banyak. Tetapi kenapa ahli sunnah letakkan 5 ini sebagai sifatun salbiyah? Maka disebutkan 5 ini adalah al-kulliyat. 5 yang bersifat kulli. Bila kita faham kulli maknanya apa? Di bawahnya itu ada juz'iyat. Sebab itu disebut oleh Al-Imam As-Sawi menyebutkan bahawasanya 5 ini adalah ummahatul muhimmat. Maknanya segala perkara yang ternafi bagi Allah Ta'ala untuk bersifat dengannya masuk ke dalam salah satu daripada 5 sifat-sifat salbiyah yang dinyatakan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah al-mukhalafatu lil hawadis. Baik, perbahasan ini penting. Kerana apa? Kerana di sinilah ada banyak kita panggil kesalahan-kesalahan dalam memahami perkara yang berkait dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta pada perbahasan untuk memahami apa yang didatangkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, banyak kesilapan pada memahami dan pada meletakkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu yang lain daripada perkara-perkara yang baharu. Baik. وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ. Apa kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani? فَالْمُخَالَفَةُ لِلْمَخْلُوقَاتِ. Mensyarahkan ataupun memberi faham kepada apa yang dimaksudkan dengan bersalahan dengan hawadis. Maka disebut fal-mukhalafatu lil makhluqat, dengan makhluk-makhluk. Maka hawadis itu, kenapa disebut makhluk? Kerana makhluk itu wujudnya didahului oleh tiada. Seolah-olah mafhum hawadis itu sama mafhumnya dengan al-makhluqat. Sebab itu dipanggil sebagai makhluk dengan wazan isim maf'ul, maknanya diciptakan. Maknanya perkara-perkara yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fal-mukhalafatu lil makhluqat ibaratun an salbil jirmiyati wal aradiyati wal kulliyati wal juz'iyati wa lawazimiha anhu ta'ala. Baik, ini penting. Dalam kita panggil yang didatangkan oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi ini sangat penting. Bila disebutkan yang difahami ataupun yang dimaksudkan dengan bersalahan Allah Ta'ala itu dengan makhlukat adalah kita menafikan ataupun kita menafikan salbu, kita menafikan jirmiyah, menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan jirim ataupun ada padanya jirim. Apa yang dimaksudkan dengan jirim? Ma yashghaluhu al-farag, ataupun perkara yang memenuhi ruang. Itu adalah jirim. Jirim adalah sesuatu yang memenuhi ruang. Sesuatu yang memenuhi ruang. Kita kata kalau di dalam perbahasan disebut juga jirim itu adalah jisim, sama jisim. Cumanya jisim dari segi apa? Dari segi kita kata sama ada dia murakkab ataupun mufrad. Nanti akan diterangkan dengan lebih detail. Jisim terbahagi kepada murakkab dan mufrad. Ala kulli hal, yang dimaksudkan dengan jirmiyah itu sesuatu yang memenuhi ruang. Sesuatu yang memenuhi ruang. Wal aradiyah, dan juga menafikan salbul aradiyah. Menafikan arad bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Kita kata menafikan. Sebab bila disebut arad, perkara arad ini adalah sesuatu yang ada kemudian tiada, ada kemudian tiada. La yabqa zamanain. Dia akan hilang. Bila disebut arad, maknanya benda itu melazimi fana, melazimi akan hilang. Sebab itu dipanggil sebagai arad. Wal kulliyati wal juz'iyati, dan menafikan kulliyah dan menafikan juz'iyah, menafikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang dariju tahtahu al-juz'iyat, ataupun kita kata gini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kulliyah dan di bawahnya ada juz'iyah, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan kathirul ajza', juzuknya banyak. Sebab itu dipanggil sebagai kulliyah, ataupun disebut sebagai di sini bila disebutkan salbul kulliyah, maknanya kita tidak boleh menyifatkan kulliyah dan juz'iyah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kulliyah dan juz'iyah, begitu juga dengan aradiyah dan jirmiyah, keempat-empat ini adalah sifat yang khusus kepada al-hawadis.
Sifat yang khusus kepada al-hawadis. Kemudian disebut apa? Walawazimiha anhu ta'ala. Dan segala kelaziman bagi 4 perkara ini. Iaitu apa? Kelaziman bagi jirmiyah, kelaziman bagi aradiyah, kelaziman bagi juz'iyah dan juga kelaziman bagi kulliyah. Baik. Bila disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu ternafi padanya jirmiyah, maka Allah Ta'ala tidak mengambil ruang. Maknanya tiada tempat. Tidak disifatkan Allah itu bertempat. Tidak disebut Allah berada di tempat sekian-sekian. Tidak. Kenapa? Kerana itu adalah min khasaisil hawadis. Daripada perkara-perkara yang khusus kepada sesuatu yang baharu. Ataupun min khasaisil ajram ataupun ajsam. Al-makan, tempat, adalah sesuatu yang khusus kepada jisim ataupun jirim. Kerana itu ternafi bagi Allah Ta'ala itu ada tempat. Bila kita nafikan Allah Ta'ala itu tiada jirim, tiada padanya jisim, maka perlu juga menafikan lawazim kepada perkara tersebut. Sebab apa yang disebutkan? Lawazim ini, bila kita kata, kalau kita nafikan Allah Subhanahu wa taala itu tiada jirim ataupun jisim, maka perlu isbatkan juga bahawasanya Allah Taala itu tiada tempat padanya ataupun tidak memenuhi ruang. Kemudian wal aradiyah, bila dinafikan Allah Taala itu pada aradiyah. Bila kita sebut arad adalah sesuatu yang wujudnya secara tab'iyah. Kerana apa? Kerana arad tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Arad mestilah berdiri pada jisim ataupun pada zat. Bila kita sebut contohnya macam apa? Contohnya macam warna putih contohnya pada remote ni, warna putih. Kita ibaratkan ini putih lah. Kita kata mana putih? Putih tidak boleh kita tunjukkan melainkan pada jisim ataupun pada zat. Tapi putih tu mana? Putih tu perlu kepada sesuatu yang berbentuk jisim ataupun berbentuk zat. Kenapa? Kerana la yakumu binafsi, bal yakumu li ghairi. Maka Allah Ta'ala itu bukan seperti arad yang berdirinya dengan sesuatu yang lain. Maka penafian terhadap aradiyah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sesuatu yang lain. Kalaulah kita isbatkan itu, maka kita telah isbatkan Allah adalah sifat, sedangkan Allah adalah zat, bukannya sifat. Kemudian ada perbezaan pada istilah al-arad dan juga as-sifat. Dari segi makna kita kata boleh jadi sama. Arad adalah sesuatu yang tidak berdiri dengan sendirinya ataupun maqama bi ghairihi. Ma yakumu bi ghairihi, berdiri dengan sesuatu yang lain. Sifat boleh kita katakan begitu juga, akan tetapi arad adalah khusus kepada sesuatu yang baharu. Jadi sifat tidak, sifat hanya kita boleh itlakkan kepada kita kata gini, al-arad was sifat maknanya boleh jadi sama. Tetapi pada penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh kata lahu sifatun. Pada Allah Taala itu sifat-sifat, tapi kita tak sebut pada Allah Taala itu ada a'rad. Kenapa? Kerana arad melazimi fana. Memang la yakumu binafsi juga maknanya sama. La yakumu binafsi. Akan tetapi kita kata begitu juga makna sifat. Sifat juga la yakumu binafsi. Akan tetapi pada penisbahan Allah Subhanahu wa taala kita kata Allah Taala padanya sifat-sifat bukan arad. Sebab arad bila disebutkan arad, maka difahami atau kelazimannya adalah fana. Tiada. Hatta dari segi lughah pun arad memberi makna tiada, menunjukkan kepada makna tiada. Baik. Dan bila dinafikan kulliyah, maka kita nafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu besar dari segi timbangan ataupun miqdar. Dari segi timbangan ataupun miqdar.
Dan al-juz'iyah, kita nafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu qillatul ajza, sikit dari segi juzuknya. Maka daripada keduanya, iaitu kulliyah dan juz'iyah ini menafikan apa? Menafikan tajazzu, iaitu Allah Ta'ala itu ada juzuk-juzuk. Allah Ta'ala kul, kemudian terbina daripada juzuk-juzuk. Seperti manusia. Manusia adalah kul, al-insan adalah kul. Terbina daripada apa? Daripada kepala, kaki, tangan, badan dan seluruh anggota badan. Jadi seluruh anggota badan itu adalah ajza'. Gabungan keseluruhan itu kita panggil insan. Jadi insan adalah kul. Jadi sifat Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudnya tidak tersusun daripada ajza'. Jadi bila disebut menafikan kulliyah dan juz'iyah, maknanya menafikan tarakkub. Menafikan Allah Ta'ala itu terbina daripada ataupun wujudnya daripada ajza'-ajza' yang berbagai. Baik. فالمخالفة للمخلوقات عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى. Dan kelaziman-kelaziman empat perkara ini. Falazimul jirmiyah at-tahayyuz. Lazim bagi jirmiyah adalah tahayyuz, mengambil ruang. Kemudian bila kita kata jirim, sesuatu itu jirim, maka dia mengambil ruang. Dia mengambil tempat. Dia memenuhkan sesuatu tempat. Jadi itu sifat jirim ataupun sifat jisim. Begitu. Kalaulah jirmiyah ini tidak mengambil ruang, maka satu bilik yang kecil kita boleh sumbat banyak orang. Tapi yang terhasil apa? Kalaulah sesuatu itu kecil, ataupun satu bilik tu kecil, maka kuantiti yang boleh masuk adalah sedikit. Maka mengisbatkan apa? Mengambil ruang. Bila ada jirim ataupun jisim, maka sifatnya mengambil ruang. Kemudian, walazimul aradiyah al-qiyamu lil ghairi bil ghairi. Lazim bagi arad adalah ianya berdiri dengan yang lain. Maka kalaulah kita mengisbatkan aradiyah bagi Allah Ta'ala, maka berlaku apa? Qalbul haqa'iq. Berlaku perubahan hakikat. Sebab kita dah isbatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada zat. Adalah zat. Bukannya sifat. Allah Ta'ala adalah zat, bukannya sifat. Kerana sifat tidak berdiri dengan diri sendiri. Sifat berdiri dengan sesuatu yang lain. Walazimul kulliyah al-kibar. Lazim bagi kulliyah adalah besar. Bila kita kata adanya kulliyah dan juz'iyah, ataupun adanya kulliyah bagi Allah Ta'ala, maknanya kathirul ajza'. Juzuknya banyak. Al-kibar maknanya kathirul ajza'. Juzuknya ada banyak. Kemudian, walazimul juz'iyati as-sighar. Lazim kepada juz'iyah adalah kecil. As-sighar maknanya dia apa? Qillatul ajza'. Jisim je, ajza'nya sedikit. Jadi bila kita sebut adanya kulliyah dan juz'iyah, maka ada muqaranah pada dua perkara. Yang ini besar, yang ini kecil. Kenapa kita kata ini besar? Kerana kathirul ajza', juzuknya banyak. Kenapa yang ini kita kata kecil? Kerana juzuknya sikit. Macam contoh kita kata, kenapa semut kecil? Sebab juzuknya sedikit, terbina daripada juzuk yang sedikit. Kenapa gunung besar? Kerana terbina pada juzuk yang banyak. Jadi bila ada kulliyah dan juz'iyah, melazimi apa? Ada muqaranah. Kita nak sebut ini kathirul ajza', yang ini qillatul ajza'. Baik. Walazimul juz'iyati as-sighar ila ghairi dhalika. Dan seluruh lawazim bagi ke empat perkara ini. Maka sebahagian daripada mereka yang salah faham terhadap sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka menafikan Allah Ta'ala itu jirim, menafikan Allah Ta'ala itu arad. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengisbatkan lawazim kepada jirmiyah dan aradiyah. Sebagai contoh, mereka menafikan Allah Ta'ala itu adalah jisim. Sebab tu mereka tidak redha dipanggil sebagai mujassimah. Akan tetapi dalam masa yang sama, mereka mengisbatkan tempat bagi Allah Ta'ala. Sedangkan tempat itu adalah kelaziman bagi
hawadis ataupun kelaziman bagi jirmiyah ataupun jismiyah. Maka kalau kita dah nafikan adanya menafikan jirmiyah pada Allah Ta'ala, maka automatik kita nafikan tempat pada Allah Ta'ala. Maka isu pada bertanya adakah Allah di dalam alam ataupun di luar alam, soalan itu sendiri sudah salah. Kenapa? Kerana sya'nullahi, diri Allah Ta'ala itu sendiri, la yattasifu bid-dakhil wal kharij. Tidak boleh disifatkan dalam ataupun luar. Seperti mana kita tak boleh kata dinding ni alim ataupun dinding ni tak alim. Kenapa? Min sya'nihi alla yattasifa bil ilmi wa bi adamil ilmi. Jadi soalan Allah Ta'ala dalam ke luar alam, soalan itu sendiri sudah salah. Kenapa? Bertanya kepada sesuatu yang tidak boleh disifatkan dengan perkara tersebut. Seperti mana kita tak boleh nak tanya, tak boleh nak cakap dinding ini berilmu, dinding ini jahil. Kenapa kita tak sifatkan kedua sifat tu, sedangkan dua-dua sifat tu sifat yang berlawanan. Bila kita kata apa? Kita kata alim. Alim lawannya apa? Jahil. Baik, kalaulah kita kata dinding ni tak alim, maknanya jahil lah. Tapi kenapa dua-dua sifat tu tak disifatkan pada dinding? Kerana min sya'nihi alla yattasifa bil jahli au bil ilmi. Tak disifatkan kedua-duanya. Begitu juga pada soalan. Adakah Allah Ta'ala di dalam ataupun di luar? Itu bukan soalan ataupun soalan itu sendiri sudah salah. Kenapa? Kerana soalan itu bertanya kepada sesuatu yang tidak disifatkan keduanya. Min sya'nihi alla yattasifa bid-dakhil au bil kharij. Maka kita tak sebut kata apa yang dibincangkan oleh para ulama kalam, khususnya di dalam ahli sunnah wal jamaah, bukan sesuatu yang khayalan atau sebagainya. Tidak, semua berdiri dengan dalil aqliyah dan juga dalil naqliyah. Seperti yang kita sebutkan pada awal dars, bahawasanya ilmu tauhid ini yang dibawa dan diwarisi oleh para ulama dengan cara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, istimdadnya, masdarnya daripada Al-Quran, dan maknanya daripada dalil-dalil aqliyah dan juga dalil-dalil naqliyah. Tidak ada istilah mendahulukan akal daripada nas. Tidak ada istilah tersebut. Dan kita dah bincangkan dengan detail perbahasan berkait dengan taqdimul aqli ala naqli indal Asy'ariyah, dan telah selesai perbahasan tersebut. Tiada istilah mendahulukan akal daripada naqal, melainkan ditafsilkan apa itu dalil-dalil naqliyah dan juga dalil aqliyah. Kerana daripada dalil aqliyah dan naqliyah, kedua-duanya ada yang zanni, ada yang qat'i. Ada yang qat'i, ada yang zanni. Kemudian kalau nas pula ataupun dalil-dalil naqli, dari segi wurudnya ada zanni, ada qat'i. Dari segi dalalahnya juga begitu, ada zanni dan ada qat'i. Maka kena tafriqah. Sebab itu kita sebut, untuk memahami apa yang ada di dalam perbahasan ilmu kalam, perlu kepada peringkat, perlu kepada disiplin. Maka untuk memahami sesuatu perbahasan, kena faham dengan lapisan satu persatu. Bukan kita faham secara kita panggil apa? Secara bercampur aduk. Tidak. Setiap satu ada perbahasan. Sebab itu tahdid mustalahat sangat penting di dalam perbahasan ilmu. Baik. Walazimul juz'iyyati as-sighar ila ghairi dhalika. Macam saya sebut tadi, bahawasanya ada sebahagian yang mereka menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan jisim. Allah Ta'ala bukan jisim seperti kita semua. Tapi dalam masa yang sama mereka mengisbatkan lawazim kepada jisim. Baik. Wa ma'nahu. Baik, kita masuk kepada makna bagi sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Baik. Seperti mana kita sebutkan, manhaj al-Imam al-Bajuri pada menulis matan risalah al-Tauhid adalah meletakkan sifat, kemudian lawannya, kemudian maknanya dan lawannya. Sifat dulu, makna, kemudian lawan kepada sifat tersebut. Wa ma'nahu ayil mukhalafati lima dzukir, itu mukhalafah lil hawadis, annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Laisa mumathilan.
Menafikan mumatsalah bagi Allah Ta'ala. Jadi, apa makna mukhalafah lil hawadis? Nafyul mumatsalah ataupun salbul mumatsalah. Sebab itu kita sebut dalam sifatun salbiyah, dalalah kepada keseluruhan sifat salbiyah adalah salbi. Jadi makna mukhalafah lil hawadis apa? Nafyu ataupun kita kata laisa mumathilan lil hawadis. Jadi dalalahnya dalalah adami ataupun manfi. Laisa kala apa sahaja adawatu salbi. Yang penting kita kata bahawasanya disebut sebagai sifatun salbiyah kerana dalalahnya semua salbi. Al-baqa' bermakna adamul akhiriyah, al-qidam bermakna adamul awwaliyah, al-mukhalafah lil hawadis maknanya apa? Adamul mumatsalah lil hawadis, dan seterusnya nanti sampai kepada 5 sifat salbiyah. Baik. Wa ma'nahu ayil mukhalafati lima dzukir annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis. Allah Ta'ala itu tidak sama, tidak serupa dengan yang baharu, dengan perkara-perkara yang baharu. Al-hawadis dengan makna apa? Al-wujud ba'dal adam. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Bantani datangkan fawaid pada meletakkan makna laisa mumathilan lil hawadis. Makna al-mukhalafah lil hawadis iaitu laisa mumathilan, annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis. Disebutkan apa? Fa idza alqa asyaitanu fi dhihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala aradan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Baik, kalaulah syaitan berbisik ataupun mencampakkan pada diri kamu ataupun di dalam akal kamu bahawasanya kalaulah Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan juga arad, bukan kul, bukan kul dengan makna apa? Terbina daripada juzuk-juzuk ataupun yang banyak juzuknya, wala juz'an, dan juzuk. Allah Ta'ala itu bukan juzuk. Fama haqiqatuhu. Jadi apa hakikat Allah Ta'ala? Apa hakikat Allah Ta'ala kalau bukan jirim, kalau bukan arad, kalau bukan kul, kalau bukan juz? Jadi Allah Ta'ala ni wujud ataupun tidak? Allah Ta'ala ni wujud ataupun tidak? Maka apa jawabnya? Faqul fi raddi dhalika la ya'lamullaha illallahu. Apa makna dia? La ya'lamullaha, tidak mengetahui siapa pun, tiada siapa pun mengetahui Allah Ta'ala dengan mana hakikat Allah Ta'ala bikunhi wa haqiqatihi illallahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam perbahasan awal-awal kita pernah sebut sebelum ini, bahawasanya Allah Ta'ala tidak mentaklifkan kepada kita untuk ma'rifatullah pada hakikat zatnya ataupun hakikat kun. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala mewajibkan ma'rifatullah dengan cara apa? Mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu disebutkan bahawasanya setelah kita mengkaji dan memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita akan ikrar dan kita akan mengakui bahawasanya tiada yang tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sampai pada apa? Al-ajzu. Kerana itu disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Adamul idrak. Kan? Al-ajzu anil idrak idrakun. Lemah untuk kenal dan sampai dan capai hakikat zat Allah Ta'ala yang sebenar, itulah idrak yang sebenar. Ajzul idrak huwa idrak. Al-ajzu anil idrak huwa al-idrak. Huwa ainul idrak. Lemah untuk kenal. Lemah tu sebab apa? Sebab kita dah tahu sifat-sifat Allah Ta'ala yang mana bersifat dengan wujud, qidam, baqa' dan seterusnya. Dan difahami perbahasan itu dengan baik, Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk dan sebagainya. Maka kita tahu, kita mengakui dan mengiktiraf bahawasanya kita tidak mampu sampai kepada hakikat Allah Ta'ala dengan hakikatnya, dan juga dipanggil sebagai Al-Kun. Al-Kun ni maksudnya hakikat zat sebenar Allah Ta'ala. Tapi kita kenal dengan apa? Dengan sifat-sifat sahaja. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Fakul fi raddi dhalika, kalaulah terbayang ataupun kalaulah syaitan main dalam akal kita,
Kalau Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad, bukan kul, bukan juz, jadi Allah Ta'ala ni apa? Apa hakikat Allah Ta'ala? Maka disebut untuk jawab kepada syubhat ini, bahawasanya tiada yang mengetahui Allah Ta'ala itu dengan makna hakikat Allah Ta'ala yang sebenar, melainkan Allah sahaja. Dan Allah Ta'ala bagi isyarat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Kullu ma khatara bil bal, ataupun kullu ma khatara fi zihnik fallahu khilafu dhalik. Setiap apa yang terlintas di dalam akal kamu, Allah Ta'ala bersalahan dengan perkara itu. Kerana itu, apa sahaja perkara yang kita bayangkan dalam akal, dengan surah yang bagaimana sekalipun, takkan mampu untuk sampai kepada mengenal hakikat sebenar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khilafu dhalik. Setiap yang terlintas dalam akal kita, maka Allah Ta'ala bersalahan dengan perkara tersebut. Kerana apa sahaja yang kita gambarkan dalam akal, itu tetap makhluk. Kerana itu, la ya'lamullaha illallahu. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwar. Allah Ta'ala itu bukan jisim yang digambarkan, ataupun yang apa kita panggil taswir, dengan bentuk dan sebagainya. Seperti mana manusia. Manusia ada suratul insan. Insan surah dia begini. Faras surah dia begini pula. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah jisim sampai ada surah-surah tertentu. Kerana itu menafikan apa? Allah Ta'ala itu jisim yang musawwir. Musawwar. Dengan baris atas. Kerana Allah musawwir. Allah adalah yang mentaswirkan segala yang baru. Allah Ta'ala yang cipta bentuk insan begini, bentuk faras begini, berbeza. Allah musawwir. Laisa musawwar. Dengan baris atas. Wala bi jauharin mahdudin muqaddar. Dan Allah Ta'ala juga bukan jauhar yang terhad kepada apa kita panggil kadar yang tertentu, ataupun kita kata mahdudin muqaddar, maknanya Allah Ta'ala itu tidak terbatas dengan tempat. Kalau contoh macam kita, kalau dah duduk dalam bilik ini, maknanya kita terbatas dengan bilik ini. Allah Ta'ala tersuci daripada bersifat dengan sifat yang demikian. Dan kita boleh takdirkan, contoh kita boleh kata kalau contoh manusia biasa boleh masuk dalam kereta contohnya. Jadi boleh ditakdirkan kita boleh masuk dalam kereta. Sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Laisa bimahdudin wala bijauharin mahdudin muqaddar. Baik. Jadi menafikan apa? Menafikan jismi. Bila disebut fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwar wala bijauharin mahdudin muqaddar, maka ternafi segala lawazim bagi jismiyah dan juga jauhariyah. Apa lawazim bagi jismiyah macam kita sebut tadi? Memenuhi ruang ataupun mengambil tempat. Mengambil tempat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berada pada tempat. Kerana wujudnya Allah Ta'ala sebelum wujudnya tempat. Allah Ta'ala wujud sebelum wujudnya tempat. Jadi Allah Ta'ala tiada bertempat. Kerana itu kita sebutkan tadi, menafikan jirmiyah, jismiyah, maka perlu juga menafikan lawazimnya. Iaitu apa? Iaitu at-tahayyuz ataupun ya'khudhu al-faragh, mengambil ruang, mengambil tempat. Contoh macam saya dah duduk atas ni, maknanya sebab atas ni kosong. Jadi saya mengambil ruang. Maka Allah Ta'ala ternafi dan tersuci daripada bersifat dengan sifat mengambil tempat ataupun mengambil ruang. Kerana Allah Ta'ala wujudnya sebelum ada wujudnya ruang dan tempat. Fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwar wala bijauharin mahdudin muqaddar. Kemudian Al-Imam Al-Bajuri menerangkan lagi dengan menyebutkan beberapa perkara, tambihan, untuk memberi tambih, untuk memberi peringatan atau untuk memberitahu bahawasanya
Allah Ta'ala itu ternafi daripada segala sudut untuk sama seperti dengan makhluk ataupun dengan perkara yang hawadis. Lalu disebutkan apa? Falaisa lahu yadun, dengan makna jawarih. Wala ainun, dengan makna basir, al-basar. Wala udhunun, dan juga telinga. Wala ghairu zalika min sifatil hawadis, dan ternafi segala sesuatu daripada sifat-sifat yang baru. Li'annahu la yumathilul ajsama, kerana Allah Ta'ala itu tidak sama dengan jisim-jisim. Maknanya tidak sama dengan sesuatu yang dinamakan sebagai jisim. Sebab tadi kita dah nafikan ibaratun an salbil jirmiyah, termasuk sekali salbi al-jismiyah. Baik. Bila disebutkan falaisa lahu yadun, Allah Ta'ala itu tiada yadun dengan makna tangan dan jawarih. Bukan disebutkan di sini menafikan nas yang ada di dalam Al-Quran. Kerana itu kita sebut pada membahaskan dalil-dalil naqli, maka kalaulah dalalahnya itu adalah zanniyah, maka perlu kepada takwil ataupun perlu kepada memindahkan maknanya kepada makna yang sesuai, ataupun tawakuf, menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu perbahasan dalalah naqliyah ataupun pada perbahasan adillah naqliyah, dari sudut dalalahnya ada qat'iyah, ada zanniyah. Walaupun dari segi wurud qat'iyah, boleh jadi dari segi dalalahnya zanniyah. Maka akan khilaf dengan sarihul aqli. Maka ketika waktu ini apa yang perlu dibuat? Sama ada takwil ataupun tafwid. Sama ada kita serahkan maknanya pada Allah Ta'ala, kita beriman seperti mana diturunkan ayat tersebut, dalam masa yang sama kita menyerahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyebut ataupun mengisbatkan apa-apa. Ataupun takwil, maknanya melarikan ataupun meletakkan makna yang sesuai dan layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pada makna yadun pada ayat Al-Quran, maka disebutkan apa yadun di situ? Bermakna al-qudrah, bermakna kekuasaan Allah Ta'ala. Dan warid di dalam lughah penggunaan kalimah yadun untuk makna qudrah. Kerana itu antara qawaid ta'wil adalah apa? Mesti tidak bercanggah dengan al-lughah al-arabiyah. Mesti tak boleh bercanggah dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab dari segi wada' ataupun dari segi perletakannya, boleh jadi satu kalimat diletakkan pada makna yang berbagai dari segi lughah. Tak ada masalah. Maka kalimah yadun juga diguna pakai dengan makna al-qudrah, bukan dengan makna jawarih, iaitu tangan. Kerana itu, menterjemah ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah satu bentuk penyelewengan di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis. Kenapa saya sebut penyelewengan? Kerana akan menunjukkan ataupun akan menyebabkan maknanya berpindah kepada makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana perletakan dalam bahasa Melayu tidak sama dengan perletakan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lebih kaya dan lebih luas dari segi penggunaannya dan dari segi maknanya, dari segi perletakannya dibandingkan dengan bahasa Melayu. Bila kita terjemah yadun dengan makna tangan, maka apa yang tergambar dalam akal kita, tangan adalah jawarih. Kerana itu tarjamah ayat-ayat ataupun lafaz-lafaz mutasyabihat di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah satu bentuk penyelewengan, tahrif, ataupun satu bentuk jenayah ilmu. Kenapa? Kerana bawa kepada pemahaman yang salah dan tidak tepat pada memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi penterjemahan ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh. Maka kalau kita nak mensyarahkan, contohnya pada ayat Quran, yadullahi fawqa aydihim, imma kita kata apa? Kita kata takwil dengan makna qudrah, ataupun kita kata yadun. Tidak boleh diterjemah kepada tangan. Kerana tangan dalam bahasa Melayu, apa yang terlintas dalam akal? Tangan dengan makna jawari. Ada tak penggunaan tangan dengan makna qudrah? Maka itu kena bahas dalam perbahasan
perbahasan ataupun perbahasan bahasa kita. Tapi secara umumnya penterjemahan ayat-ayat ataupun lafaz mutasyabihat di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah satu bentuk penyelewengan. Tidak boleh terjemah ke dalam bahasa Melayu. Yadun, maka syarahkan dengan kita sebutkan yadun. Al-yadun bermakna kudrah. Bukannya tangan bermakna kudrah. Tak. Yadun bermakna al-kudrah. Yadun dengan makna kekuasaan. Bukan tangan dengan makna kekuasaan. Tinggalkan ataupun biarkan lafaz itu jadi begitu. Kerana itu disebutkan oleh sebahagian para ulama, memahami ayat-ayat mutasyabihat itu sama seperti kita nak memahami awal surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Maka begitu juga kita faham ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difahami melainkan kita serahkan maknanya pada Allah Ta'ala. Atau kita letakkan makna yang layak bagi Allah Ta'ala yang tidak menyebabkan ataupun tidak melazimkan sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila ada jawarih, maka hilang, kalau kita isbatkan jadun tu sebagai jawarih, maka kelaziman-kelaziman jawarih tu akan datang. Iaitu kelaziman-kelaziman jismiyah tu akan datang balik. Iaitu mengambil tempat. Kemudian ada arah, ada tempat tersusun daripada juzuk-juzuk dan sebagainya. Sedangkan kita nafikan. Sebab itu saya sebut tadi, sebahagian daripada mereka yang salah faham pada memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menafikan jismiyah, mereka menafikan jirmiyah. Kerana itu mereka tidak redha dipanggil sebagai mujassimah. Akan tetapi dalam masa yang sama mereka mengisbatkan lawazim bagi jismiyah dan juga jirmiyah. Sebab itu disebut Hatta pada nasihat dalam mempelajari ilmu kalam, perlu untuk kita faham ataupun perlu untuk kita mengaji dan belajar ilmu mantik juga. Kerana apa? Kerana ilmu mantik ini antara alat dalam memahami ilmu kalam. Hatta disebut oleh guru-guru kita semua di Al-Azhar Al-Sharif, iaitu Syekh Hasan Al-Syafi'i hafizahullah ta'ala, moga Allah bagi kesihatan kepada beliau, bahawasanya untuk memahami ilmu kalam ini muwajjah. Kalam ini dikhususkan, ditujukan kepada mereka yang nak mempelajari dan menguasai ilmu kalam dengan baik. Maka perlu kepadanya bahasa Arab, iaitu lughah Arabiah, kerana kitab-kitab ataupun penulisan-penulisan ulama banyaknya di dalam bahasa Arab. Maka kena ada itqan dan juga mulim di dalam bahasa Arab. Maknanya hadam sungguh ilmu bahasa Arab, iaitu ilmu lughah Arabiah. Dari segi nahunya, dari segi sorofnya, kemudian dari segi balaghahnya, kena faham dengan baik. Kemudian kena ada ilmu mantik. Kena ada sikit faham, bukan sikit, kena ada pemahaman yang baik di dalam ilmu mantik. Pemahaman yang baik di dalam ilmu mantik. Supaya apa? Supaya dapat membantu kita memahami apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Kerana kebanyakan kitab-kitab, boleh dikatakan hampir semua kitab-kitab ditulis dengan tartib mantiki, dengan susunan mantiki. Dan tak lari, apa-apa kitab sahaja tak lari daripada ta'rif. Dan ta'rif adalah daripada mabahis ilmu mantik, iaitu al-qaulus syarih ataupun al-mu'arrifah. Maka perlu untuk kita tahu ilmu mantik. Hatta dalam pendalilan ataupun istidlal, kita gunakan susunan qiyas. Qiyas perbahasannya di dalam ilmu mantik. Maka kena itqan lughah Arabiah dan juga ilmu mantik. Begitu juga kena ada ilmu usulul fiqh. Hatta usulul fiqh juga berhajat kepada ilmu kalam. Ilmu kalam juga berhajat kepada usulul fiqh. Kerana usul fiqh adalah turuk tafkir ataupun manhajul bahsi. Manhaj, kaedah bahas di sisi ulama Islam. Manhajul bahsi indal muslimin adalah usulul fiqh. Tariq tafkir indal muslimin adalah usulul fiqh. Maka kena ada persediaan usulul fiqh. Begitu juga dengan sedikit daripada perbahasan ilmu falsafah, ataupun dihuraikan, disebutkan sebagai cukup untuk dengan memahami falsafatul ammah. Falsafah yang berbentuk umum, perbahasan-perbahasan falsafah yang umum dibincangkan di dalam kitab-kitab falsafah. Cukup yang ini, maka kita boleh itqan dan kita boleh masuk di dalam ilmu kalam dengan baik, dengan syarat mengikut
mengikut apa kita panggil, mengikut tangga dan peringkat di dalam ilmu tauhid. Maka lugah Arabiah sangat-sangat penting. Bahasa Arab sangat-sangat penting untuk memahami perbahasan di dalam ilmu kalam. Baik. Kat mana tadi? Falaisa lahu yadun. Jadi yadun tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Salah mereka yang kata yadun dengan makna tangan. Kerana itu disebut awalut tahrif huwa terjemah. Awal berlaku penyelewengan adalah penterjemahan. Kenapa? Kerana menterjemah adalah pemahaman yang difahami oleh mutarjim yang menterjemah, bukan yang difahami oleh muallif kepada sesuatu tulisan. Awalut tahrif adalah terjemah, ataupun awalus sababit tahrif. Awal sebab kepada berlakunya penyelewengan adalah penterjemahan ke dalam bahasa-bahasa yang berbagai. Kerana itu yang berlaku kepada Taurah dan juga Injil. Secara jelasnya berlaku kepada Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Berlakunya kesalah ataupun penyelewengan terhadap Injil adalah kerana diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kalau yang zaman sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, ada Bible. Sebab itu mereka ada Old Testament, kemudian New Testament. Kenapa berlaku khilaf di situ? Kerana berlakunya penterjemahan dan salah dan faham mengikut kepada mutarjim, bukan kepada muallif. Dapat? Kerana itu disebutkan salah faham dalam agama ini, penyelewengan di dalam agama ini berlaku kerana terjemahan. Kerana terjemahan ke dalam bahasa yang lain. Kerana itu sebelum menterjemah, kena itqan dulu dalam bahasa Arab, supaya menterjemah itu mengikut mengikut qawaid dan dawabit di dalam bahasa Arab. Maka kerana itu kita sebut ayat dan lafaz-lafaz mutasyabihat di dalam Al-Quran dan juga hadis tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dhalika min sifatil hawadis. Dan seluruh sifat-sifat hawadis. Seluruh sifat-sifat hawadis, maka Allah ternafi dan Allah tidak bersifat dan bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara tersebut, iaitu sifat-sifat al-hawadis. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang melazimi hadis adalah hadis. Ma lazamal hadis fahuwal hadis. Sesuatu yang melazimi sesuatu yang baharu, dia pun baharu juga. Kerana bila kita isbatkan apa? Bila kita isbatkan malzum, maka terisbat lazim. Idza thabatal malzum, thabatal lazim. Wa idza intafal lazim, intafal malzum. Wala aks. Bila kita sabitkan adanya malzum, maka automatik adanya lazim. Dan bila kita nafikan lazim, automatik kita nafikan malzum. Kena faham macam mana? Kalau kita antara genap dan nombor 4, mana lazim, mana malzum? Nombor 4 adalah malzum. Genap adalah lazim. Baik. Idza thabatal malzum, thabatal lazim. Kalaulah kita isbatkan nombor 4, maka terisbat adanya genap. Dapat? Jadi genap tu adalah lazim. Wa idzan tafal lazim, intafal malzum. Kalau kita nafikan ini bukan genap, automatik bukan nombor 4. Tapi kita tak boleh terbalikkan kaedah tu. Kenapa? Kalau kita sabitkan lazim, mesti ke tersabit malzum? Tidak. Kalau kita kata ini adalah genap, mesti ke nombor 4? Tak. Sebab boleh jadi nombor 8, boleh jadi nombor 10. Selain daripada nombor 4. Baik. Maka tak boleh kita kata idza sabatal lazim sabatal al-malzum. Dan tak boleh juga kita nafikan malzum maka ternafi lazim. Kerana boleh jadi ada pada malzum yang lain.
Kalau kita kata ini bukan nombor 4, mesti ke dia bukan genap? Tak, boleh jadi dia genap juga tetapi bukan nombor 4. Dapat? Jadi idza thabatal malzum, idza thabatal malzum sabatal lazim, wa idza intafal lazim intafal malzum. Wala. Sebab itu disebut malazamal hadis. Kalau sesuatu itu melazimi hadis, jadi dia malzum. Dapat? Jadi idza sabatal malzum sabatal lazim. Jadi kalau kita kata ini adalah jisim, maka dia adalah hadis. Kerana segala yang, ataupun kita kata kalau dia jisim, maka dia mesti baharu. Kalau kita nafikan dia baharu, maka dia bukan jisim. Dalam masa sama, bila kita nafikan baharu, maka segala malzumat bagi hadis ternafi. Dapat? Jadi bila kita, sebab itu disebut dalam qawaid akliyah, malazamal hadis fahuwal hadis. Kita dah isbatkan satu daripada perkara yang ada kelaziman pada hadis, automatik dia adalah hadis. Kerana apa? Kerana sesuatu sesuatu yang ada padanya baharu, maka akan ternafi padanya qidam. Kenapa? Kerana baharu dan qidam adalah mutanaqidani, dua perkara yang berlawanan. Apa kaedah mutanaqidai? La yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tidak boleh ternafi kedua-duanya dan tak boleh dijamakkan kedua-duanya. Tak boleh berhimpun sekali, tak boleh ternafi sekali. Salah satu mesti terisbat, salah satu mesti ternafi. Itu dipanggil sebagai mutanaqidai. Jadi kerana itu kita kata, kalau kita dah isbatkan ini adalah qadim, maka dia bukan hadis. Maka ternafilah segala malzumat bagi hadis. Begitu juga kalau kita kata ini adalah hadis, maka ternafi padanya qadim. Sebab apa? Bainal hadis wal qadim mutanaqidan. Apa kaedah mutanaqidan? La yajtami'an wa la yartafi'an. Salah satu mesti terisbat. Boleh jamak dua-dua ke? Tak boleh. Jadi tak boleh dia adalah hadis dan qadim dalam satu masa yang sama. Dapat tak? Jadi apa yang dibawa oleh golongan mujassimah yang mentajsimkan Allah Ta'ala, ataupun mereka yang mengisbatkan lawazim bagi jisim, bagi jismiyah, mereka telah menafikan sifat qidam bagi Allah Ta'ala, ataupun mereka telah menjamakkan sesuatu yang mutanaqidan, dua yang berlawanan, bercanggahan, maka ternafi. Kerana itu akidah yang dibawa oleh golongan mujassimah ataupun golongan yang mengisbatkan lawazim bagi jismiyah, akidah mereka akidah yang bercampur aduk antara perkara-perkara yang mustahil. Sebab itu pada awal kelas kita tekankan mustahilul aqli, perbahasan mustahil aqli yang kita ringkaskan kepada 4 perkara. Yang pertama daur, yang kedua tasalsul, yang ketiga ijtima'un naqidaini, dan yang keempat at-tarjih bidunil murajjih. Dan empat ini semua kembali kepada ijtima'un naqidaini. Jadi semua mustahil aqli. Kenapa mustahil? Kerana berlaku ijtima' an-naqidaini. Semua perkara yang mustahil akan balik kepada ijtima'u an-naqidaini. Hatta daur, tasalsul, at-tarjih bidunil murajjih, kesemua tu kembali kepada ijtima'un naqidaini. Baik. Falaysa lahu yadun wala 'ainun wala udhunun wala ghairu dhalika min sifatil hawadis. Baik. Li'annahu la yumathilul ajsam la fit taqdir. Kerana Tuhan itu, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai jisim-jisim. La fit taqdir, tidak pada takdir. Maknanya apa? Maknanya tidak boleh ditakdirkan jisim bagi Allah Ta'ala. Tak boleh dibayangkan Allah Ta'ala itu adalah jisim. Kenapa? Kalau isbat jismiyah, maka akan terisbat lawazim bagi jismiyah. At-tahayyuz, ya'khuzul makan, yashghaluhul faraq, dan sebagainya daripada lawazim jismiyah. Tarakkub dan sebagainya. Kerana itu pada sebahagian kitab-kitab tauhid, pada bab tanzihat mereka sangat ambil berat pada perbahasan itu. Kerana nizak banyak berlaku ataupun percanggahan banyak berlaku pada perbahasan sifat
sifat-sifat salbiyah ataupun tanzihat. Li'annahu la yumathilu al-ajsam la fi taqdir. Bukan pada takdir. Allah Ta'ala itu tidak kita kata besar, tidak kita kata kecil. Dan tidak boleh dibayangkan Allah Ta'ala itu adalah jizim. Sebab kita dah sebut apa? Tak akan ada yang boleh dapat sampai kepada hakikat Allah Ta'ala. Dalam kitab disebut sebelum ini, La nabiyyal mursal wala malakul muqarrab. Tidak ada nabi diutuskan dan mengenal hakikat Allah Ta'ala. Begitu juga dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang tahu. La ya'lamullaha illallahu. Li'annahu la yumathilu al-ajsama la fi at-taqdir wala fi qabul al-inqisam. Dan tidak pada menerima pecahan dan bahagian. Untuk menafikan apa? Tajazzub bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Bila kita kata al-juz'u, maknanya apa? Ma yatarakkabu minhu wa ghairuhu al-kull. Itu makna juzuk. Apa yang tersusun daripadanya dan perkara yang lain, sesuatu yang kul. Contohnya macam meja ni. Ataupun meja ni lah, kita kata meja ni terbina daripada kayu, gam dan skru. Maka kayu adalah juzuk bagi meja. Gam adalah juzuk bagi meja. Skru adalah juzuk bagi meja. Jadi boleh ditaksimkan tak? Boleh ditaksimkan. Maka Allah Ta'ala tidak begitu, bukan tersusun daripada ajza'. Kul pula apa? Ma yatarakkabu minal ajza'. Kul adalah sesuatu yang tersusun daripada juzuk-juzuk. Maka juzuk-juzuk ni, contohnya macam meja. Meja adalah kul. Kenapa? Kerana tersusun daripada juzuk-juzuk. Gabungan juzuk-juzuk, iaitu gam, kayu dan juga skru. Contohnya lah, kita bagi contoh. Baik. La yumathilul ajsama la fi taqdir wala fi qabulil inkisam wala tahulluhul jawahir. Dan tidaklah Allah itu wala tahulluhu al-jawahir. Dan Allah Ta'ala itu tidaklah berada padanya jawahar-jawhar. Maknanya apa? Allah Ta'ala bukanlah tempat untuk adanya jawhar-jawhar. Bila kita kata wala tahulluhul jawahir, bererti apa? Bererti bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diduduki ataupun berada padanya jauhar-jauhar. Bila kita sebut jauhar adalah sesuatu yang mengambil tempat. Jauhar sesuatu yang mengambil tempat. Maka Allah Ta'ala bukan tempat untuk jauhar berada. Sebab itu disebut wala tahulluhu al-jawahir. Walaysa bi'aradin. Dan Allah itu bukanlah arad. Dengan makna sifat ma yakumu bi ghairi. Al-qa'im bi ghairi. Itu makna arad. Walaysa bi'aradin wala tahulluhu al-a'rad. Dan Allah itu bukan zat yang ada padanya arad-arad yang berbagai. Sebab kita kata arad khusus untuk apa? Al-hawadis. Kerana al-arad tafna. Arad dia hilang dan musnah. Bal la yumathilu mawjudan. Bahkan Allah Ta'ala itu tidak langsung, tidak sama dengan segala yang wujud. Wala yumathiluhu mawjudun. Dan segala yang wujud itu tidak menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahudduhu al-miqdar. Wala yahudduhu al-miqdar. Dan Allah itu tidak terbatas dengan miqdar, dengan batasan-batasan ataupun kadar-kadar. Macam kita manusia, kita terbatas dengan tempat ataupun dengan batasan sesuatu. Kerana kita memenuhi ruang. Makhluk memenuhi ruang. Wala tahwihil aqtar. Dan tidak diliputi
Ataupun maknanya la tahwihil aqtar, maknanya tiada mengelilingi Allah Taala itu akan segala perkara. Maknanya Allah Taala itu tidak dikelilingi oleh sesuatu. Kerana sifat mengelilingi itu adalah khusus untuk hawadis. Contoh macam saya dikelilingi oleh meja, kerusi dan buku-buku dan sebagainya. Jadi kita bersifat dengan dikelilingi oleh sesuatu, tetapi Allah Taala tidak begitu. Wala tahwihil aqtar, wala tuhitu bihil jihad, wala taktanifuhul aradun was samawat. Dan Allah Taala itu tidak diliputi oleh segala jihad. Maknanya apa? Maknanya tiada arah bagi Allah Taala. Kerana arah juga adalah khasais dan lawazim jismiyah. Adalah kelaziman bagi jismiyah. Wala taktanifuhul aradun was samawat. Dan Tuhan Allah Taala itu tidak dilingkungi oleh, kita kata tidak dilingkungi oleh bumi dan juga langit. Maknanya bukan Allah Ta'ala itu berada di antara bumi dan langit. Sebab apa tadi kita sebut dah tadi? Kerana Allah Ta'ala itu wujudnya sebelum wujud bumi dan langit. Wujudnya sebelum adanya dakhil dan kharij. Wujudnya sebelum ada dakhil dan kharij. Kerana itu tidak boleh kita kata Allah di dalam atau Allah di luar. Kerana itu adalah daripada soalan yang bukan pada tempatnya. Kerana Allah itu memang tidak bersifat dengan dakhil dan kharij. Tidak disifatkan dengan dalam ataupun luar. Wala taktanifuhul aradun was samawat. Rafi'ud darajati ala kulli syai'in. Yang maha tinggi darjatnya. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ad-darajah dengan makna kita kata bukan darjat dengan makna tempat. Bukan al-makan tetapi al-makanah. Bukan tempat tetapi bukan tempat tetapi martabah. Dengan makna martabah. Maknanya kedudukan. Kita kata bukannya dengan makna tempat. Bila disebut sebagai rafi'ud darajat ala kulli syai'in, Allah Ta'ala itu maha tinggi darjatnya daripada segala sesuatu. Misal apa? Darjat ini buatnya al-makanah walaisal makan. Walaisal makan. Bil makna al-makanah laisal makan. Rafi'ud darajati ala kulli syai'in wa ma'a dhalika huwa aqrabu ila al-'abdi min hablil warid. Walaupun Allah Ta'ala itu tinggi darjatnya dari segi martabatnya dan bukan dari segi tempat, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya daripada urat leher, hablul warid. Urat leher ni dah dekat dengan kita, tapi Allah lebih dekat daripada itu. Kerana itu disebutkan dekat al-qurb dan juga al-bu' di sini laisa al-bu' wal qurb makan, bukan dengan makna tempat. Kerana itu disebut dekatnya Allah Ta'ala itu dengan segala makhluk ataupun dengan segala hambanya itu dengan ilmunya. Kerana Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Kerana sifat ilmu Allah Ta'ala itu adalah al-ihatah, iaitu meliputi segala sesuatu. Yang wujud, yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Semua ada pada ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafi'u darajati ala kulli syai'in wa ma'a dhalika huwa aqrabu ila al-'abdi min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke atas segala sesuatu, maha mengetahui. Syahid maknanya mengetahui akan segala sesuatu. La yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. Dekatnya Allah Ta'ala itu dengan hamba tidaklah sama maknanya dekat
jisim pada menisbahkan dekat dan jauh pada jisim. Bila kita kata Allah itu aqrabu ilal abdi min hablil warid, bukanlah dengan makna apa? Dekat seperti dekatnya jisim. Contoh saya dekat dengan meja. Jadi bukanlah Allah Ta'ala itu dekat dengan makna begitu, tetapi dekatnya dengan ilmu Allah Ta'ala. Maknanya tiada sesuatu yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Daripada sebesar-besar alam ini, cakrawala ini, sampailah kepada semua ataupun perkara yang berada di dalam bumi, di perut bumi. Maka semua tidak terkeluar daripada ilmu Allah Ta'ala. La yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. La yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. Ta'ala an ayyahwiyahu makan. Tinggi ataupun suci Allah Ta'ala itu daripada melingkungi makan, ataupun daripada berada pada tempat. Sebab itu kita nafikan al-makan di sisi, ataupun menafikan tempat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diulang balik perkara ini pada suratul Mumasalah. Ta'ala an ayyahwiyahu makan kama taqaddasa an ayyuhaddahu zamanun. Begitu juga seperti mana Allah Ta'ala itu tersuci daripada terbatasnya dengan waktu. Kana qabla ayyahluqaz zaman. Allah Ta'ala itu wujud sebelum diwujudkan zaman, wal makan, dan juga tempat. Kana qabla ayyahluqa az-zaman wal makan, ataupun kana qabla ayyuhlaq az-zaman wal makan. Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum diciptakan tempat dan juga waktu, masa. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu sekarang seperti sedia kala. Iaitu Allah Ta'ala itu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita kata apa? Tiada dikaitkan dengan tempat, ataupun tidak berada pada tempat, dan tidak terikat dengan zaman. Nanti akan diterangkan huraian yang dibuat oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Bantani ini pada mensyarahkan makna laisa lahu yadun dan sebagainya, dan seterusnya sampai akhir, akan diterangkan nanti pada suwarul mumatsalah. Wa didduha al-mumatsalatu. Baik, selepas kita isbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mestilah bersalahan dan bercanggahan dengan segala sesuatu yang baharu, dengan makna al-wujud ba'da al-adam. Wujud selepas tiada, ataupun wujud yang didahului oleh tiada. Al-wujud ba'dal adam. Kemudian kita tahu bahawasanya menafikan mumatsalah, menafikan samanya Allah Ta'ala itu dengan segala makhluk, juga segala lawazim-lawazim bagi segala yang baharu. Lazim bagi segala yang baharu. Maka tahulah kita bahawasanya tiada siapa yang dapat sampai kepada hakikat sebenar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh baik. Maka sabitlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, iaitu apa? Tafakkaru fi alaillahi wa la tafakkaru fillah. Fikirkan, renungkanlah dan banyaklah
ta'ammul kepada ala illah, iaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fillahi, dan jangan kamu berfikir pada Allah Taala. Dengan makna apa? Berfikir pada zat Allah Taala, ataupun berfikir pada hakikat Allah Taala. Kerana kullu ma khatara bil bal, ataupun kullu ma khatara fi dhinnik wallahu khilafun zalik. Setiap perkara yang tergambar ataupun yang terlintas pada akal kamu, maka Allah Taala bersalahan dengan segala perkara tersebut. Kerana semua yang kita gambarkan itu adalah makhluk. Maksudnya ada dihukumkan kalau orang fikir dia itu dosa. Macam mana? Kan kita kalau kita digambarkan macam mana keadaan Allah kan. Ada pun cakap orang tu jangan berdosa kau fikir. Kalau fikir tak akan jumpa dan boleh bawa kepada gila. Boleh jadi gila, boleh jadi tak betul. Tapi nanti kita akan sebut pada beberapa perkara kalau mengiktikadkan jihah ataupun tempat bagi Allah Ta'ala. Nanti akan disebutkan. Tapi bukan dalam kitab ni lah. Akan disebutkan pada kitab Imam Bajuri, pada kitab yang lain. Tapi kita akan nakalkan nanti. Baik. Setelah kita tahu Allah Ta'ala itu, sifat salbiyah yang ketiganya adalah mukhalafatun lil hawadis. Al-mukhalafatu lil hawadis. Maka didatangkan lawan. Selepas diterangkan maknanya, didatangkan lawan kepada sifat al-mukhalafah lil hawadis. Maka disebutkan wadidduha al-mumathalatu, dan lawannya adalah al-mumathalah, iaitu al-mumathalah lil hawadis. Sama dan serupanya dengan sesuatu yang baharu. Kemudian masuk kepada pendalilan. Baik. Bila disebut al-mumathalah, maknanya serupa. Sedangkan kita dah sebut tadi dalam qawaid akliyah apa? Malazamal hadis fahuwal hadis. Semua perkara yang melazimi baharu, maka dia juga baharu. Semua perkara yang melazimi baharu, maka dia adalah baharu. Kerana apa? Idza thabatal malzum, thabatal lazim. Wa idza intafal lazim, intafal malzum. Bila kita dah sabitkan pada Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat baharu, maka Allah Ta'ala adalah baharu. Kerana apa? Kerana kalau malazamal hadis fahuwal hadis iza sabatal malzum. Contoh, kita ambil salah satu daripada sifat hawadis. Adanya jisim. Perlu kepada jisim. Ataupun tersusun daripada jauhar-jauhar, maka dipanggil sebagai jisim. Kalau isbatkan jisim pada Allah Ta'ala, maka terisbatlah hadis. Maka ternafilah sifat kidam. Sedangkan kita dah bina dalil pada sifat kidam ataupun qadim. Maka begitu juga bila kita dah nafikan al-hadis idzan tafal lazim. Kita nafikan Allah Ta'ala itu baharu. Maka automatik ternafi segala lawazim bagi baharu. Maka tak bolehlah bila dah nafikan Allah Ta'ala itu baharu, dah nafikan Allah Ta'ala itu baharu, tak bolehlah kita isbat lawazim kepada baharu ataupun malzum kepada baharu. Kenapa? Idzan tafal lazim intafal malzum. Maka ternafilah segala malzum. Kerana apa? Kerana antara hadis dan qadim adalah mutanaqidan. Baik. Masuk kepada dalil. Wad dalilu ala dhalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat. Jadi hawadis di situ maknanya adalah makhluqat, makhluk. Kullu ma siwallah. Iaitu segala perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wad dalilu ala dhalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat annahu ay Allah annallaha law lam yakun mukhalifan lil makhluqat lakana mumathilan laha. Baik, kita susun macam sebelum ini kita bina dalil kepada sifat mukhalafah lil hawadis. Dalil baik. Apa yang disebut? Lau lam yakun. Lau lam
Ya, lau lam yakunillahu mukhalifan lil hawadith lakana mumathilan laha. Baik. Di sini kita kata apa? Di sini adalah dua pernyataan tanaqud. Apa pernyataan pertama? Allahu mukhalifun lil hawadis. Apa tanaqudnya? Allah la mukhalif lil hawadis. Dengan makna apa? Mumathil. Jadi dua perkara ini kita kata mutanaqidan ataupun dua perkara yang tanaqud. Ingat tanaqud ikhtilaful qadiyataini bil ijabi was salbi. Nampak? Mukhalifun lil hawadis. Jadi ini ijab. La mukhalif lil hawadis salb. Ikhtilafu qadiyataini bil ijabi was salbi min haitsu ay yalzam ahaduhuma sadiqatun wal ukhra kadhibah. Kalau isbat ini betul, maka ini mesti salah. Kalau isbat ini salah, maka ini mesti betul. Jadi ini kita kata tanaqud, mutanaqidan. Baik. La yajtami'an wa la yartafi'an. Sekarang ni digunakan lau lam yakunillahu mukhalifan lil hawadisi lakana mumasilan. Kalaulah kita nafikan Allah itu mukhalif lil hawadis, maka kita kena isbatkan Allah mumathil lil hawadis. Okay, baik. Kita nak bila dalilnya. Disebut di sini lau lam yakun mukhalifan lil makhluqati, iaitu lil hawadis, lakana mumathilan laha lakinna mumathalatahu batilatun. Baik. Kita apa? Bila disebut lau lam yakun Allahu mukhalifan, ataupun lau, kita ambil terus, lau kana Allahu mumathilan lil hawadis lakana hadisan. Baik. Disebut di sini, kita faham dulu apa yang disebutkan dekat dalam kitab. Annahu ay Allah law lam yakun mukhalifan lil makhluqat lakana mumathilan laha lakinna mumathalatahu batilah. Baik. Sekarang nak batilkan yang ini. Sebab ini digunakan sebagai apa? Digunakan qiyasul khulf. Apa makna qiyasul khulf? Qiyasul khulf adalah kita datangkan ataupun kita isbatkan sesuatu pernyataan dengan membatalkan naqidnya, dengan membatalkan lawannya. Contoh, saya nak isbatkan Zaid qa'im, Zaidun qa'imun. Macam mana saya buat? Saya isbatkan batalnya Zaid laisa biqa'im. Jadi bila terbatal naqid, automatik qadiyah yang awal tu betul, sebab naqid mesti satu betul, satu. Kalau dah isbatkan satu tu salah, automatik satu lagi betul. Dapat tak? Itu dipanggil sebagai qiyas khulf. Begitu juga khulf, bukan khalf. Khulf dengan dhammah. Jadi bila disebut di sini, dalil yang diguna pakai di sini adalah menggunakan qiyasul khulf. Maknanya apa? Kita tak isbatkan pada dalil, tak isbatkan Allah mukhalif lil hawadis, tapi kita nafikan Allah mumathil lil hawadis. Bila ternafi Allah mumathil lil hawadis, automatiklah terisbat Allah mukhalif lil hawadis. Baik. Lau lam yakunillahu mukhalifan lil hawadis, ataupun kita kata lau kana Allahu mumathilan lil hawadis lakana hadisan. Kenapa? Ma lazamal hadis fahuwal hadis. Itu benda yang kita panggil apa? Akal menerima dan akal faham secara daruri. Kalau ia melazimi baharu, maka dia baharulah. Ma lazamal hadis fahuwal hadis. Maka bila disebut lau kana Allahu mumathilan lil hawadis lakana hadisan, maka Allah Taala itu baharu. Baik, kita baca dulu. Idh lau kana mumathilan lil hawadisi lakana hadisan mislaha, iaitu mislal hawadis.
mislaha yakni misla al-hawadis. Lau kana mumathilan lil hawadisi lakana hadisan mislaha. Yang tanya tadi ada dia tafsirkan tak? Tak ada. Okay. Misal apa yang dia nak tanya? Siapa yang kalau ada yang nak tanya tadi, misal tu saya tak faham misal apa yang dia nak tanya. Lau kana mumathilan lil hawadisi lakana hadisan mislaha. Kalaulah Tuhan itu sama dengan perkara yang baharu, serupa dengan perkara yang baharu, maka ia juga baharu. Sepertinya seperti hawadis. Li'annaha, yang ni. Li'anna jami'a ma thabata li ahadil mithlaini yathbutu lil akhar. Kerana apa? Kerana segala yang tersabit bagi sesuatu yang serupa, sesuatu daripada dua yang serupa, maka itu juga tersabit pada yang lainnya. Iaitu dua perkara yang serupa semua benda. Maka bila kita isbatkan satu hukum pada salah satu daripadanya, automatik terisbat pada yang lain. Contoh saya bagi. Contohnya kita kata insan. Insan. Saya insan, Fazirun pun insan, Sa'alami pun insan, semua insan. Jadi bila saya isbatkan, contohnya saya kata apa? Saya kata insan katib. Contohnya, menulis. Jadi bila saya kata saya ana katibun, maka boleh juga katib itu pada selain daripada saya tetapi sama pada hakikatnya. Iaitu pada dua perkara yang sama. Jadi ataupun kita kata gini, contohnya macam kita kata apa? Buku, helaian-helaian buku. Semua sama, helaian-helaian buku. Apa kita panggil, besarnya sama, kemudian kita kata beratnya sama. Maka bila kita isbatkan, contoh kita timbang satu helaian, maka apa hukum yang ada pada satu helaian tu, itu yang sama dengan yang lain. Maka sebab itu disebut jami'a ma thabata li ahadil mithlaini yathbutu lil akhar. Seluruh apa yang tersabit pada salah satu daripada dua yang serupa akan tersabit pada yang lain. Baik. Lau kana mumathilan lil hawadithi lakana hadithan mithlaha lianna jami'a ma thabata li ahadil mithlaini yathbutu lil akhar. Walakin, iaitu walakinnahu ay kaunuhu hadisan muhalun. Lakinnahu muhalun. Baik. Lau kana Allahu mumathilan lil hawadisi, kita kata apa? Lakana hadisan. Ini kita panggil apa? Ini muqaddimah kubra. Kubra bagi kias istisnaiyah. Lau kana Allahu mumathilan lil hawadisi lakana hadisan lakinnahu, ataupun lakinna kaunahu hadisun muhalun. Kaunahu hadisan muhalun. Lakinna kaunahu hadisan muhalun. Kalaulah Allah itu serupa dengan perkara yang baru, maka ia juga baharu. Akan tetapi Allah itu baharu adalah perkara yang muhal. Baik. Sekarang kita nak bincang yang ini. Kenapa kalau kita isbatkan Allah Ta'ala itu baharu, mustahil? Baik. Apa kata Syekh Muhammad Nawawi? Walakinnahu ay kaunuhu hadithan muhalun li'annahu qad qama ad-dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Kerana telah tersabit bahawasanya kita isbatkan Allah Ta'ala itu qidam. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam. Maka Allah Ta'ala adalah qadim. Dan antara qadim dan hadis adalah mutanaqidan. Kerana al-hadis adalah ma yusawi linaqidil qadim. Apa naqid qadim? La qadim. Al-qadim, naqid dia la qadim. Sama maksud dengan hadis. Maka hadis adalah tanakut bagi qadim. Maka bila kita isbatkan
Allah Ta'ala itu hadis, maka menyebabkan mustahil. Baik, mustahil kat sini apa? Ijtima' an-naqidain. Sebab itu saya sebut sebelum ni, pada perbahasan, dalil-dalil yang disebutkan ini, semua dalil-dalil itu kalau kita kaji, maka dia akan membawa kepada perkara yang mustahil, dan mustahil itu tak lari daripada 4 yang kita sebutkan. Daur, tasalsul, ijtima'un naqidaini, dan juga at-tarjih bidunil murajjih. Jadi bila disebut lakinna kaunahu hadisan muhalun, kenapa muhal? Kerana berlaku ijtima'un naqidaini. Apa ijtima' apa? Ijtima' al-qadim wal hadis. Sama ataupun berhimpun qadim dan hadis dalam satu masa yang sama. Sedangkan dia perkara yang mutanaqidan. Nampak tak? Jadi sebab itu mustahil. Lau kana Allahu mumathilan lil hawadis lakana hadisan. Lakinna kaunahu hadisan muhalun. Nampak? Jadi perkara yang melazimi mustahil adalah mustahil. Maka mustahil Allah Ta'ala itu sama dan serupa seperti perkara-perkara yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dan serupa seperti perkara-perkara yang baharu. Jadi bila kita dah nafikan Allah Ta'ala, ataupun bila dah terbatal Allah Ta'ala itu sama seperti hawadis, maka tersabitlah Allah itu mukhalif lil hawadis. Baik. Ada apa-apa? والدليل على ذلك أي مخالفته تعالى للمخلوقات أنه أي الله لو لم يكن مخالفا للمخلوقات لكان مماثلا لها لكن مماثلته باطلة. Kenapa terbatal? Kerana melazimi sesuatu yang mustahil. Iaitu apa? Ijtima'un naqidaini. Ijtima' apa? Ijtima'ul qadim wal hadis. إذ لو كان مماثلا للحوادث لكان حادثا مثلها لأن جميع ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر. Perkara yang serupa dan sama, perkara yang tersabit pada salah satu daripada dua yang sama adalah tersabit kepada yang lain. Walakinnahu ay kaunuhu hadisan muhalun. Walakinnahu ay kaunahu hadisan muhalun. Akan tetapi kita panggil Allah Ta'ala itu hadis adalah mustahil. Kenapa mustahil? Lianna qad qama ad-dalilu ala wujubil qidam. Kerana telah tersabit Allah itu qadim, maka tak boleh ada padanya hadis. Kenapa? Kullu ma thabata qidamuhu istahala adamu. Atau kita boleh kata kullu ma thabata qidamuhu istahala huduthu. Kalau dah sabit dia qadim, maka dia tidak hadis. Wa kullu ma jaza alaihi al-hudus istahala alaihi al-qidam. Ataupun kullu ma jaza alaihi al-adam istahala alaihi al-qidam. Jadi antara qadim dan hadis, kedua-duanya tidak boleh berhimpun dalam satu masa yang sama dan tidak boleh dinafikan dalam satu masa yang sama. Salah satu mesti tersabit, satu lagi mesti ternafi. Kalau lebih berhimpun, adalah sahih. Ijtima'un naqidaini wa ijtima'un naqidaini min mustahilat al-aqli. Daripada mustahil akli. Ingat mustahil akli 4 tu. Semua mustahil akli akan kembali pada 4 ni. Apa dia? Daur, tasalsul, ijtima'un naqidaini, al-tarjih bidunil murajjih. 4 ni. Maka kena faham dengan baik. Maka di sini kita nampak muhal tu kembali pada apa? Ijtima'u an-naqidaini. لأنه قد قام الدليل على وجوب القدم له تعالى وحيث وجبت له المخالفة للحوادث استحال عليه ضدها. Jadi kalau dah wajib Allah Ta'ala itu bersalahan dan bercanggahan dengan yang baharu, maka mustahillah baginya lawan bagi mukhalif, iaitu mumathil.
Baik. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Bantani akan tafsilkan suwarul mumatsalah, surah kepada mumatsalah. Tapi perbahasan ini perlu ditafsilkan sedikit dan kita insya-Allah kita bawa kepada dars yang akan datang. Cumanya ada beberapa perkara dan ada beberapa poin-poin penting yang kita akan bincangkan nanti bila kita masuk kepada suwarul mumatsalah. Dan kalau kita lihat sebenarnya syarahan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani banyaknya dinakalkan daripada kitab-kitab dan syarahan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bajuri pada perbahasan-perbahasan kitab yang lain. Contohnya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani banyak ambil daripada hasyiah Imam Bajuri ke atas Ummul Barahin, ke atas kitab Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi. Begitu juga ada diambil daripada Hasyiatus Sawi, Syarhus Sawi alal Jauharah. Begitu juga Hasyiatul Bajuri alal Jauharah. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Bantani himpunkan beberapa perbahasan-perbahasan yang telah dijelaskan oleh a'immah sebelumnya. Jadi kita akan uraikan sedikit beberapa poin-poin penting dalam perbahasan sifat mukhalafah. Kenapa kita detail sangat? Kerana ini antara perkara yang banyak disalah faham di dalam perbahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita tak cukup dengan kita kata, kenapa kalau kita lihat Syekh Imam Bajuri juga isbat falaisa lahu yadun wala ainun. Kenapa nak ulang banyak kali lawazimnya? Ingat lagi kita sebutkan di dalam perbahasan ini, perbahasan tauhid tidak cukup dengan dalalah iltizamiyah. Perlu kepada tasrih, perlu kepada sarahah. Kerana apa? Kerana banyaknya kejahilan yang ada di dalam perbahasan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Dan kerana banyaknya syubhat yang datang pada perbahasan ilmu akidah, kerana itu para a'immah sangat berhati-hati di dalam menghuraikan setiap daripada perbahasan-perbahasan. Semuanya adalah untuk apa? Untuk menjawab syubhat yang datang, sama ada telah datang ataupun bakal datang, supaya ianya menjadi persiapan dan persediaan dalam menghadapi syubhat-syubhat dan menjawab mengikut kepada kehendak Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk kita sebutkan tadi bahawasanya perbahasan ilmu tauhid ini perlu kepada disiplin, perlu kepada peringkat satu persatu. Dan untuk peringkat pertama sangat-sangat penting mempelajari ilmu tauhid yang disaluti dengan tasawuf, seperti yang dibawa oleh Al-Imam Dardir di dalam kitabnya Kharidah. Begitu juga Imam Al-Laqani di dalam kitabnya, di dalam matanya Jauharatul Tauhid. Dan begitu juga imam-imam yang lain, hatta Imam Bajuri nanti kita akan tafsirkan ketika mana pada akhir bab. Al-Imam Al-Bajuri sangat terkenal dengan ta'alluqnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta di dalam kitab Risalah Tauhidnya mendatangkan perbahasan-perbahasan yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nasabnya, daripada keturunannya, daripada anaknya dan seterusnya. Untuk apa? Begitu juga dengan Imam Marzuqi di dalam kitabnya Aqidatul Awam. Pada perbahasan akhir banyak perkara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar ilmu ini, belajar ilmu tauhid ini, peringkat pertama perlu untuk disulamkan dengan ilmu tasawuf. Perlu dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Perlu dihadamkan dengan apa yang ada, nusus yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Supaya apa? Supaya tidak keluar ilmu kalam yang kering ataupun ilmu kalam yang kita kata tidak menghasilkan samarah ataupun menghasilkan buah dan faedah daripada mempelajari ilmu tauhid. Apa faedah mempelajari ilmu tauhid? Kita kenal Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tahu kita adalah hamba yang sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Kerana itu ilmu tauhid sangat-sangat penting untuk disulamkan dengan ilmu tasawuf. Dan belajar ilmu tauhid perlu kepada guru yang mengajar. Perlu kepada orang yang membimbing. Supaya apa? Supaya kita tidak memahami dengan pemahaman kita.
tetapi kita memahami mengikut kepada apa yang difahami oleh para ulama, yang mana mereka memahami daripada ulama-ulama sebelumnya sampailah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita masih lagi dalam perbahasan mukhalafah lil hawadis, dan minggu depan kita sambung sedikit lagi kerana satu perbahasannya ada panjang sedikit dan perlu kepada tahdid beberapa mustalahat yang penting supaya kita tidak tersalah dalam memahami perbahasan yang dibawa oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid. Wallahu taala a'lam wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka.